Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan resepi nasi daging utara, iaitu antara menu popular di utara Semenanjung. Hidangan ini biasa disajikan semasa kenduri ataupun hidangan untuk dimakan bersama dengan keluarga. Di sini saya ada sekilo daging lembu. Saya akan potongkan kepada ketulan yang besar. Lebih kurang besar ni. Seterusnya, saya akan cuci dan bilas sehingga bersih dengan menggunakan air paip. Ini daging yang dah siap saya bersihkan dimasukkan ke dalam periuk. 1 inci halia, saya akan hiriskan nipis. Masukkan sekali ke dalam periuk bersama dengan daging tadi dan juga 1 sup bunjut. Kemudian masukkan air anggaran 2 liter. Saya akan rebus daging ni dengan menggunakan periuk tekanan iaitu periuk pressure cooker sehingga empuk selama 35 minit. Boleh juga kalau anda nak rebus gunakan periuk biasa, tapi masa yang diambil lebih panjang lagi bergantung pada jenis daging. Sementara menunggu daging empuk, kita akan sediakan air asam tomato berkerisik. Hiriskan sebiji bawang besar, jangan hiris terlalu nipis ataupun terlalu tebal. Juga buah tomato. Buah tomato yang saya gunakan ni agak besar, jadi saya gunakan sebiji setengah saja. Lagi separuh ni saya akan simpan untuk kita kisarkan nanti. Tomato ni juga anda hiris, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu nipis. Ini pula cili padi. Saya gunakan anggaran 5 hingga 10 tangkai. Cili padi ni anda adjustlah ikut kepedasan sendiri. Kalau anda suka pedas, boleh letak lebih. Hiriskan nipis. 2 tangkai cili merah, saya akan hiris secara kasar. Cili merah ni saya akan kisarkan bersama dengan baki buah tomato tadi. Kalau buah tomato ni besar, anda gunakan setengah pun dah cukup. Tapi kalau kecil, gunakan sebiji. Limau kasturi ataupun boleh juga anda gunakan limau nipis. Saya akan perah dan ambil jusnya. Bila kita gunakan perahan limau ni air asam kita akan lebih harum dan lebih sedap lagi. Buangkan bijinya. Ini pula lebih kurang 2 sudu besar asam jawa. Saya akan ramas bersama dengan air biasa untuk mendapatkan jus air asam jawa. Asingkan juga bijinya. Dan seterusnya masukkan hirisan buah tomato dan cili merah tadi ke dalam balang blender bersama dengan belacan. Masukkan sedikit garam dan juga gula. Bukan untuk manis tapi untuk seimbangkan rasa. Masukkan secawan air asam jawa yang kita sediakan tadi dan kisarlah sehingga halus. Di dalam mangkuk, masukkan hirisan buah tomato bersama dengan hirisan bawang besar, hirisan cili padi dan juga bahan yang kita kisar halus tadi. Masukkan sekali jus perahan limau kasturi ataupun perahan limau nipis dan 1 sudu besar kerisik. Kalau anda suka air asam yang lebih pekat, boleh masukkan 2 sudu besar. Tapi di sini saya hanya masukkan 1 sudu besar saja. Air asam ni lebih sedap lagi jika kita ramas menggunakan jari berbanding dengan jika kita menggaul dengan menggunakan sudu. Tambahkan sedikit air lagi jika perlu. Tapi kalau anda sukakan air asam yang lebih pekat, tak perlu tambahkan air lagi. Sambil-sambil ni, anda kena rasa kalau tak cukup garam ke, tak cukup masam ke, anda kena tambahkan. Ketepikan dulu air asam. Sekarang untuk bahagian yang kedua, kita akan sediakan nasi pula. Saya gunakan cawan ni untuk menyukat. Tak kisah anda gunakan apa jenis cawan pun, asalkan cawan yang digunakan untuk menyukat beras tu sama dengan cawan yang digunakan untuk menyukat air. Saya gunakan 4 cawan beras basmati. Beras ni kita akan cuci dan bilas bersih dengan menggunakan air paip. Seterusnya, masukkan ke dalam mangkuk.
Beras basmati ni dia agak keras, jadi saya akan rendamkan lebih kurang 30 minit. Saya pernah juga masak tanpa merendam dan hasilnya lebih kurang sama sahaja. Terpulang kalau anda nak rendam ataupun tak rendam pun boleh. Sebaliknya, kalau anda gunakan beras biasa, tak perlu rendam cuci bersih dan terus masak. Sekarang kita akan sediakan bahan untuk menumis nasi pula. Saya gunakan sebiji bawang besar yang dihiris nipis. Kalau anda nak potong dadu pun boleh. Bersama dengan 4 ulas bawang putih yang juga dihiris nipis. 1 inci halia dihiris secara mancis. Sebiji buah tomato saya akan potongkan secara dadu. Buah tomato ni saya akan gunakan untuk menumis nasi nanti. Kalau tak nak gunakan buah tomato ni, boleh juga digantikan dengan 1 sudu besar tomato puri yang di dalam tin tu. Tapi jangan letak banyak sangat, nanti jadi nasi tomato pula. Untuk rempah memasak nasi daging, saya akan gunakan 2 sudu besar rempah sup bersama dengan 2 sudu besar rempah kurma. Rempah ni kita akan campurkan dengan air dan kacau hingga sebati. Kalau di kampung saya, rempah untuk memasak nasi daging ni dia ada rempah khas yang dijual di pasar. Tapi memandangkan tak semua tempat ada rempah tu, jadi dalam video ni saya tunjukkan campuran rempah sup dan rempah kurma. Rasanya sedap juga. Untuk menumis nasi daging, saya akan gunakan 1/4 cawan minyak masak yang dicampurkan bersama dengan 2 sudu besar minyak sapi. Kalau tak ada minyak sapi, boleh juga anda nak gantikan dengan butter. Biarkan minyak panas dan tumiskan rempah 4 sekawan iaitu kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dan buah pelaga. Tumiskan sekali hirisan bawang besar, hirisan halia, hirisan bawang putih dan juga 2 helai daun pandan yang disimpul. Tidak lupa juga buah tomato yang kita cincang dadu tadi. Biarkan bahan tumisan layu sedikit. Kemudian masukkan bancuhan serbuk sup dan serbuk kurma. Waktu ni anda jangan kuatkan api. Gunakan api perlahan sahaja, takut rempah tu jadi hangus. Dan tumislah sehingga rempah naik bau. Tak perlu sampai pecah minyak seperti kita memasak kari. Bila nampak rempah mulai garing, boleh matikan api. Langkah seterusnya, saya akan masukkan beras basmati yang kita rendam tadi. Saya dah toskan, buangkan airnya. Masukkan ke dalam periuk nasi elektrik. Masukkan sekali bahan tumisan dan ratakan. Kemudian daging kita dah rebus empuk tadi, masukkan sekali di atasnya. Untuk menyukat air, saya akan gunakan cawan yang saya gunakan untuk menyukat beras tadi. Nisbahnya adalah 1 cawan beras basmati bersamaan dengan 1,5 cawan air. Maksudnya, berapa bilangan cawan beras yang anda gunakan kena darabkan dengan 1/5 untuk mendapatkan sukatan air. Di sini tadi saya gunakan 4 cawan beras, jadi bila didarabkan dengan 1/5, kita akan dapat 6 cawan air. Darab 1/5 ni cuma untuk beras basmati sahaja. Kalau anda gunakan beras biasa, airnya sama seperti anda memasak nasi putih biasa. Saya masukkan juga setengah cawan susu sejat ataupun susu cair untuk rasa nasi yang lebih lemak, lebih sedap dan lebih lembut lagi. Tapi ni optional, kalau tak nak pun tak apa, cukup dengan air rebusan daging tadi sahaja. Masukkan garam, di sini saya letakkan sebanyak 2 sudu kecil, saya gunakan garam kasar. Tak kisah anda gunakanlah garam apa-apa pun, mengikut cita rasa anda. Kacau sebati dengan perlahan dan masaklah seperti kita memasak nasi biasa. Bila masa tamat, waktu ni air nasi telah pun kering. Tapi anda jangan kacau lagi nasi waktu ni untuk mengelakkan nasi kita hancur ataupun patah. Tutup semula tudung periuk dan rehatkan anggaran 10 minit dalam mood keep warm. Selepas 10 hingga 15 minit, buka tudung periuk nasi. Saya akan keluarkan daging sebab nanti saya nak hiris daging ni. Kalau tak nak keluarkan pun tak apa. Dan seterusnya gemburkan nasi secara perlahan-lahan. Jangan kasar sangat untuk mengelakkan nasi kita patah. Beginilah hasil tekstur nasi kita tadi. Tapi saya tak hidang lagi waktu ni.
Saya nak ketepikan dulu dan boleh offkan plug. Sekarang kita akan ke bahagian yang ketiga pula, iaitu penyediaan sup kosong. Saya akan hiriskan daun sup dan daun bawang. Daun ni kita akan gunakan untuk memasak sup dan juga untuk tabur di atas nasi nanti. Ini ialah baki air rebusan daging. Masukkan ke dalam periuk bersama dengan garam secukupnya. Dan saya juga masukkan sedikit gula. Bukan untuk manis, sedikit saja jika perlu. Kalau tak nak pun tak apa. Dan biarkan kuah sup ni mendidih. Anda rasa ya, kalau tak cukup garam boleh tambahkan. Dan akhir sekali taburkan dengan hirisan daun sup, daun bawang dan bawang goreng. Biarkan mendidih sekejap, sesuaikan rasanya, boleh matikan api. Sekarang kita boleh menghidang nasi daging. Sebelum menghidang, saya akan ambilkan daging tadi dan hiris secara nipis. Daging ni empuk ya. Masukkan nasi ke dalam pinggan ataupun kalau orang dulu dia makan di dalam dulang ya, bersama dengan hirisan daging secukupnya. Taburkan dengan hirisan daun sup dan daun bawang dan juga bawang goreng. Jangan lupa hidangkan sekali bersama dengan air asam tomato berkerisik. Ringkas saja hidangan ini, iaitu nasi dimakan bersama dengan daging yang dimasak sekali dengan nasi, dicicah pula dengan air asam tomato berkerisik di samping sup kosong sebagai pelengkap hidangan. Memang sangat sedap. Selamat mencuba semua. Siap.